Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla ala fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam pengajian kitab Al-Hikam di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris pada malam Jumaat lepas salat Isyak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah kita mulakan pengajian kita dengan kita berzikir kepada Allah SWT. Kita beristighfar, kita ingat, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Dan bila kita membaca la ilaha illallah, kita ingatkan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, dan kita pejamkan mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alil athhar ashabil abrar ajma'in wa ila hadratis sultan awliya wa salihin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu aziz. وأمدنا الله بإمداده وأنسنا بحركاته ونفعنا ببركاته وإلى حضرة أهل سلسلة طريقة القادرية وخصوصا شيخنا مرشدنا ورابطنا أسرنا في كل ميزان بن القادر منصور بن قادر جل البغدادي شيخ الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال بقلبه الله فناصره ومعينه في الدارين هو الله 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 الله
Allah 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuha ala arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum ya Sidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sidi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sidi ya Habibullah. Madad, madad, madad ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sultanul Awliya. Assalamualaikum ya Sultanul Arifin. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani. Madad, madad, madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani. Muslimin dan muslim rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita dalam malam ini pengajian kitab Al-Hikam di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris, Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, mereka yang ada kitab hikam, yang di mana kitab hikam yang lama ya, mereka boleh buka lah di muka surat yang ke-73 pada kalam hikmah yang ke-52. Mereka yang kitab yang baru mungkin tak sampai muka surat tersebut. Pokoknya pada kalam hikmah yang ke-52. Ya, dalam pelajaran kita yang lepas, Al-Imam Ibn Atta'illah Skandari rahimahullah ta'ala telah memberikan pesanan kepada kita. Janganlah kamu berpindah dari satu alam ke satu alam yang lain. Sepertilah keldai yang mengelilingi batu penggiling. Dia hanya berputar daripada awal balik pada asal pula. Itulah namanya sia-sia. Dia daripada meninggalkan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, dia menyembah pada Allah yang Esa. Tapi daripada alam yang syirik, dia pindah pada alam syirik yang lain pula. Iaitu dia buat amal ibadat, kebaikan kerana untuk dapat sesuatu daripada keduniaan. Maupun dapat kedudukan atau nama, pujian, ataupun untuk tunjuk pada orang akan kebaikannya, kesalehannya, maka itulah artinya tak ada apa faedah. Dia berpindah daripada satu alam syirik, dia pergi balik pada alam syirik yang lain pula. Dok pi dok mai tangtu juga, tak ada ke mana. Maka orang ini sebenarnya sepatutnya dia daripada alam syirik dia tu meninggalkan sekalian penyekutuan dengan Allah kepada alam Allah, iaitu menuju kepada yang menjadikan alam. Daripada alam manusia menuju kepada alam Allah, iaitu daripada mensyirikkan Allah, ditinggalkan semua tu, dia menuju kepada mengesakan Allah. Sepatutnya demikian. Wa ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhanmu lah tempat penghujungnya, tempat tujuannya. Itulah yang didoakan selalu oleh para alim-alim ulama tasawuf,
ilahana anta maqsudana wardaka matlubana a'tina mahabbataka ma'rifatak. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang kami maksudkan dan keridaan-Mu lah yang kami tuntut. Kurniakan kami akan kasih sayang-Mu dan ma'rifat-Mu. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah dia tuan-tuan ya. Baik, setelah membicarakan perkara yang tersebut, Al-Imam Ibn Ata'illah Iskandari, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya, melimpahkan rahmat pada rohnya, dan semoga dilimpahkan keberkahan ilmu kepada kita, dan juga kepada tuan penterjemah kitab ini Ustaz Salim Bahrasi, semoga Allah tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan melimpahkan keberkahan ilmu yang kepada kita. Kepada dua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Jadi apabila setelah dinasihatkan kepada kita, betulkan niat kita itu dalam kita buat ibadat itu semata-mata kerana Rabbul Alamin, tak ada tujuan yang lain melainkan mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan kasih sayang Allah. Maka berkatalah Imam Ibn Ata'illah sebagai menyambung kata-kata tersebut di muka surat yang 73, kalam hikmah yang 52, wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fafahim qawlahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amra in kunta dza fahmin. Artinya, dan perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menurut perintah Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya akan sampailah diterima oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, siapa yang hijrah kerana kekayaan dunia akan dapatlah dia, atau kerana perempuan yang hendak dikahwini, maka hijrahnya itu terhenti apa yang diniatkan, apa yang dihijrah kepadanya. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan perhatikan persoalan ini jika engkau mempunyai kecerdasan fahaman. Ini hadis dinamakan hadis hijrah. Hadis ini walaupun nampaknya macam tak ada apa, tapi ia mempunyai sepertiga daripada atau separuh daripada urusan agama. Alim-alim ulama mengambil hadis ni sebagai dalil untuk semua amal ibadat, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap amalan tu ialah bersandar kepada niat. Ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap seseorang apa yang dia niatkan, dia dapat apa dia niatkan. Kemudian baru masuk hadis ini, faman kanat hijratu. Jadi pada awalnya sejarah hadis ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabat yang duduk di kota Mekah dalam keadaan yang tertindas, dizalimi, dianiayai oleh orang kafir Quraisy Mekah. Jadi dah 13 tahun Nabi menjalankan dakwah di kota Mekah. Akhirnya Allah SWT perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah setelah orang Ahlul Madinah menerima Islam. Jadi kisahnya, orang-orang Ahlul Madinah pada tahun yang ke-11 Hijrah datang kerjakan haji. Sebab haji ni tuan-tuan sudah dimulai oleh zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Bukan hanya baru zaman Nabi, tidak. Jadi orang-orang kafir Mekah ni walaupun mereka tu penyembah berhala, tapi mereka masih lagi ada sikit-sikit daripada warisan agama Nabi Ibrahim AS, antaranya ialah haji. Jadi orang-orang Arab di semenanjung negeri Arabin Peninsula, mereka akan datang ke Mekah pada musim haji dan mereka akan kerjakan haji.
dan antara mereka ialah orang Ahlul Madinah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang pertama, yang banyak membela Nabi dalam dakwahnya, dan setelah kewafatannya pakciknya iaitu Abu Talib radhiyallahu an, yang banyak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah kedua mereka ini meninggal dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi dihormati oleh orang Mekah, mereka boleh buat sesuka hati, aniaya Nabi ke, nak kata Nabi ke, mereka buat. Kenapa? Sewaktu hidupnya dua orang ini, orang kafir Mekah segan pada dua orang ini, dan mereka masih lagi bertahan lidah mereka dan perbuatan mereka terhadap diri Nabi SAW. Tapi bila kedua-dua ini sudah kembali pada Allah, maka mereka bebas lakukan apa saja kehendak mereka. Maka dengan sebab itu Nabi SAW berhijrah ataupun berdakwah pergi ke Taif, di tempat satu pergunungan dekatnya Mekah. Tapi akhirnya Nabi dilontar batu, dikata, dihina sampai dihalau keluar pada bandar Taif dengan lumuran darah. Kemudian Nabi SAW balik ke Mekah dan Nabi mengalihkan dakwahnya kepada orang-orang haji. Dan orang haji ni mereka datang kumpul ke Mekah, Nabi dapat tariklah 12 orang daripada Ahlul Madinah. 12 orang Ahlul Madinah, Nabi pun sampaikan dakwah Islamnya dan 12 orang ini pun beriman. Dan orang 12 ini balik ke Madinah pada tahun 12 Hijrah pula. Tahun depannya mereka bawa lagi kawan-kawan lebih kurang 72 orang. 72 orang mereka datang ke Mekah buat haji dan Nabi pun berjumpa dengan mereka dan Nabi dakwah pada mereka dan mereka penerima Islam. Dan antara yang mereka berbaiat itu berjanji dengan Nabi SAW, kalau sekiranya Nabi berhijrah ke kota Madinah Munawwarah, mereka akan menggadaikan nyawa, anak pinak, keluarga, harta benda mereka demi untuk menjaga keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Nabi berhijrah ke kota Madinah. Jadi begitulah orang Madinah sudah mula memeluk agama Islam, dan kemudian Nabi mengantar Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, untuk mengajarkan Islam di kota Madinah. Jadi apabila sudah bersiap sedia kota Madinah dengan Islam, dengan umat Islam, maka Nabi pun diperintahkan Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Jadi setelah 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, maka Nabi pun berhijrahlah ke kota Madinah. Tapi sebelum Nabi berangkat, orang Islam sudah mula berangkat dahulu, ya. Jadi orang Islam ni, sahabat-sahabat mereka berangkat tu dengan cara sembunyi, bukan terang-terangan. Ya, mereka macam orang kata keluar berkelah 2 orang, 3 orang. Tak ada bawa harta-harta benda, tak ada. Bukan macam nak bawa pindah rumah, tak ada. Selai pinggang saja. Tapi akhirnya mereka teruskan perjalanan sampai ke Madinah Munawwarah. Akhir sekali barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila semua orang Islam atau hampir seluruh orang Islam sudah berangkat berpindah ke Madinah, Nabi pun meneruskan perjalanan berangkat ke Madinah Munawwarah. Itu peristiwa hijrah yang kita selalu dengarkan pada bulan Muharram, ya, peristiwa hijrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berhijrah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perintah Allah supaya umat Islam berhijrah. Jadi ada beberapa perkara yang berlaku. Ada orang berhijrah itu bukan kerana semata-mata perintah Allah dan Rasul, tapi kerana dia ada sebab yang lain. Jadi ada seorang wanita muslimah yang sudah pun berhijrah ke kota Madinah, kemudian kekasih dia tu masih di kota Mekah. Kekasih ini belum lagi nak bersiap sedia untuk berhijrah ke Madinah. Maka kekasih ini tulis surat kepada kekasih dia yang sudah berangkat ke Madinah. Aku ni nak nikahi kau. Bagaimana kau ni sekarang sudah berhijrah ke Madinah? Maka jawablah kekasihnya dari Madinah, hantar balik surat dia. Dan dia kata, kalau kau nak kahwin dengan aku, kau kena datanglah hijrah ke kota Madinah. Maka hamba Allah ini pun berhijrahlah pergi ke Madinah kerana nak kahwinkan dengan kekasih dia. Maka di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberitahu oleh Allah Taala akan apa yang berlaku di kalangan masyarakat yang beriman ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengeluarkan sepotong hadis. Hadis ini nampaknya pendek dan ringkas, tapi dia menjadi separuh daripada agama. Kenapa? Kerana semua perkara hukum agama bergantung kepada hadis ini. Apa hadisnya? Itulah hadis ini, permulaannya ialah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Setiap amalan bergantung pada niat, dan setiap seseorang itu akan diberikan dengan apa yang dia niatkan. Jadi di sini hadis innamal amalu binniat ini menjadi sumber hukum pada semua amalan. Kita nak sembahyang kena ada niat, kita nak berwuduk kena niat, nak mandi hadas besar mesti ada niat, kita nak pergi haji mesti ada niat, kita nak puas. Pendeknya semua amalan kita ada niat. Jadi nampak, jadi walaupun satu hadis pendek tapi dia menjadi rukun dan menjadi separuh daripada agama kita, kerana semua urusan agama kita kena ada niat. Jadi, dan Nabi menambah lagi, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang dia akan dapat dengan apa dia niat, bukan hanya perbuatan dia sembahyang. Tapi niat dia sembahyang tu apa? Pak Mentua tengok aku lah, aku tak sembahyang lagi. Oh, kerana Pak Mentua, bukan kerana Allah. Jadi kau dapat apa yang kau niatkan. Niat untuk Pak Mentua, dapatlah untuk Pak Mentua. Lepas sembahyang kau jumpa Pak Mentua minta pahala. Ustaz, mana Pak Mentua boleh bagi pahala? Kalau gitu jangan kita niat kerana dia, kita niat kerana Allah. Jadi macam itulah bila kita buat ibadat ke apa pun, kita tanya diri kita, apakah tujuan aku buat ke perkara ni? Kadang-kadang pada permulaannya kita niat kerana Allah, tapi pertengahannya tu dah berubah kerana nafsu syaitan ni datang. Orang tengok kau sembahyang, betul-betul sembahyang. Dah sembahyang tadi kita kelang kabut pasal nak pergi kerja, tapi dah orang tengok kita slow motion pula sikit, pelan-pelan, slow motion pula, tidak sampai Allah suah. Kenapa? Orang tengok lah, nanti orang kata apa pula aku ni Pak Haji, tapi buat sembahyang kelang kabut macam kena kejar hantu, malulah. Kerana orang, nampak? Jadi kita kena selalu muhasabah, cek diri kita. Walaupun tengah-tengah kita ibadat. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dia selalu bertanya pada diri dia, untuk apa aku ibadat ni? 3 kali sebelum dia nak buat ibadat. Sebelum solat lah kita kata, betulkan niat tu kerana Allah. Tengah-tengah ibadat pun kita cek balik. Apa ni aku buat kerana Allah ke kerana orang ni? Dan selesai daripada ibadat, dah habis Assalamualaikum. Aku buat ni kerana orang ke kerana Allah. Astaghfirullah. Sebab tu kita ada istighfar selepas pada solat. Jadi daripada hadis inilah Nabi SAW pun menyambung. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Itu dalam kitab kita lah tu. Yang artinya, maka barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka dapatlah dia kerana Allah dan Rasul. Itu siapa hijrah? Orang hijrah daripada Mekah ke Madinah, macam-macam rupa, macam-macam bentuk. Ada yang sendirian, 2-3 orang. Ada yang tak bawa beg apa-apa, ada yang bawa cuma bekalan makanan. Tapi siapa yang hijrah kerana Allah dan kerana perintah Allah kepada Rasulnya, dia taat pada Allah dan taat pada Rasul, dapatlah dia kerana Allah dan Rasul. Itu dia dapatlah. Mudah-mudahan diterima Allah dan diterima hijrah dia. Dan faman kana hijratul lidunya yusibuha. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia, dapatlah dia dunia. Itu pun kalau dapat, kalau tak dapat. Dunia tak ada, akhirat pun tak ada. Dunia terlepas, akhirat pun terlepas. Rugi dunia, rugi akhirat. Macam orang nak pergi Mekah, nak pergi haji. Kenapa nak pergi haji? Kerana Allah. Alhamdulillah. Ini perintah Allah. Kerana Mekah ni sekarang orang kata dah cantik lah. Ni Masjidil Haram tu dah aircon lah. Orang kata sekarang hotel semua 5 star lah. Alamak, bestnya. Kerana itu kau pergi. Dapatlah itu aja. Dapatlah aircon, dapatlah hotel 5 star. Dapat makan sedap lah. Luxury. Dapatlah makan sedap, luxury. Itulah. Apa tujuannya? Sebab tu di sini kita nak pergi Mekah ke, nak buat ibadat ke, nak ke mana pun, betulkan niat kita tu. Sebab tu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, satu ketika, ini sepupu Nabi ni, sahabat Nabi, dia melihat rombongan haji yang datang pergi Mekah, dia pun berkata, hari ini sudah ramai pelancong-pelancong yang datang dan sudah sedikit sekali yang datang haji. Ini zaman sahabat. Zaman sahabat ni melihat orang-orang datang Mekah ni sudah banyak pelancong-pelancong. Itulah dia tuan-tuan.
Ya, orang pergi Mekah ni jadi macam pelancong pula. Bukan pergi Mekah kerana nak menunaikan perintah Allah, tapi macam pelancong makan angin, turis. Sekarang visa pun visa turis pula. Dia lagi visa turis. Tapi yelah, visa turis tak apa, jangan hati tu turis. Hati tu nak kerana Allah. Visa tu tak apa, visa turis tak apa. Tapi nampak gaya nak macam tu lah. Apa kata Nabi tu memang betul. Itu zaman sahabat tu selepas zaman Nabi SAW. Tak berapa tahun, tak sampai 100 tahun pun. Kalau kita sekarang ni dah 1400 tahun dah. Allah tak tahu macam mana kita punya. Sebab itulah kita minta, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bersihkan hati kami daripada segala niat yang merosakkan amalan kami. Ya Allah, betulkan niat kami untuk mencari keridhaan-Mu dalam sekalian gerak geri kami, perbuatan kami. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Rahman, kasihanilah kami ya Rahim, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Jadi macam itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Maknanya di sini kita betulkan niat kita. Siapa yang niatnya kerana dunia, dapatlah dia dunia. Dapat dunia tu kalau dapat, kalau tak ada, tak adalah. Dia niat untuk bisnes, dapatlah bisnes. Kalau dapat bisnes, kalau tak ada bisnes, tak adalah, rugilah dia. Itulah dia. Faman kanat hijratuhu limratin yusibu, faman kanat hijratuhu limratin yankihuha. Kalau dia berhijrah tu kerana seorang perempuan, ini cerita balik pada yang cerita asal lah, ya. Kerana nak kahwin perempuan, yankihuha, kahwinlah dengan perempuan tu. Dapatlah apa yang dia hijrah. Dapat Allah? Tak ada. Dapat Rasul? Tak ada. Dapat ikhlas? Tak ada. Dapat apa? Dapat kahwin. Itulah. Sebab niat kahwin, dapat kahwin. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi, asalnya cerita hadis ini bermula daripada kisah orang ni nak hijrah kerana nak kahwin. Tapi Nabi SAW bila bercakap ni, Nabi selalu dia tak mau menyentuh peribadi orang, tapi Nabi cakap secara global, secara umum. Secara umum, tapi faedahnya termasuk juga nasihat pada orang yang tertentu dan termasuk juga untuk semua orang. Dan Alhamdulillah, dengan perkara itu berlaku, semua orang juga mendapatkan ilmu dan manfaat daripada niat itu perlu betul kerana Allah dan Rasul. Itu tuan-tuan. Jadi begitulah dalam kata-kata Tuan Guru kita Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari setelah dia menceritakan pada pelajaran lepas, keluar kamu daripada syirik, pergilah menuju pada Allah. Jangan kamu keluar pada syirik satu keadaan, masuk syirik yang lain pula, tak guna. Begitulah kita ni keluar pada syirik, tak sembah patung berhala. Tapi kita syirik pula, kita pergi kerana nak mendapatkan nama, kedudukan, nak tunjuk orang kebaikan kita pun tak guna juga, sama juga syirik. Sebab tu Nabi datangkan hadis ini, dan Tuan Pengarang kita Al-Imam Ibn Athaillah mendatangkan hadis ini dalam bab ini nak menjelaskan lagi, betulkan niat kamu. Kalau kamu buat kerana Allah, kamu dapat Allah dan Rasul. Kamu buat kerana manusia, kamu dapat manusia. Tapi tak ada dapat Allah di sisi Allah Ta'ala apa-apa. Kalau kamu orang yang berakal, in kunta za fahmin, kalau kamu orang yang berakal. Ya, dalam membicarakan tentang bab hijrah ini, Al-Imam Ibnu Ajibah dalam kitab Iqazul Imam, dia telah mensyarahkan. Jadi hijrah ini dari segi bahasa, perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Tetapi yang maksud di sini bukan berpindahnya tempat, tapi berpindahnya sifat. Itulah yang dimaksudkan di sini. Di mana Al-Imam Ibn Ajibah mengatakan hijrah di sini terbagi kepada 3. Hijrah min watan maksiat ila watan ta'ah. Hijrah daripada negeri maksiat kepada negeri taat. Negeri itu bukan tempat lah, tapi maknanya perbuatan, kedudukan kau, penghidupan kau yang maksiat, yang lalai, yang derhaka pada Allah. Marilah kita berhijrah kepada taat pada Allah. Sudahlah. Umur kau dah lanjut, dah 40 tahun, dah 50 tahun, dah 60 tahun. Mati tak tahu bila masa mati. Bila-bila Allah nak ambil, boleh ambil. Sudahlah. Marilah kita tinggalkan dunia maksiat kita. Marilah kita hijrah pergi kepada dunia taat kepada Allah. Allahu Akbar. Itulah dia. Dan yang kedua, berhijrah daripada watanil ghaflah ila watanil yaqlah. Berpindah daripada negeri yang lalai kepada negeri yang sedar. Negeri itu bukan makna negeri dunia ni tidak, tapi keadaan hidup kita daripada kelalaian. Sudahlah, kau sudah buang masa banyak
Umur kau sudah 40 tahun, 50 tahun. Habis dengan masa kau dengan handphone kau, dengan Twitter kau, dengan Instagram, dengan Telegram, dengan Facebook, dengan kau punya komputer, dengan kau punya sandiwara. Banyak-banyak masa kau sudah habis. Umur kau sekarang dah berapa ni? Dah tinggal. Sudahlah, mari tinggalkanlah dunia yang lalai ni. Marilah menuju pada dunia yang kita sedar diri kita pada Allah. Marilah kita ingat pada Allah. Marilah kita berzikir. Mari kita selawat Nabi SAW 1000 kali satu hari. Mari kita baca Quran setiap satu hari 1 juz. Marilah kita bangun tahajud. Bangunlah tahajud 1 jam sebelum subuh. Kita bangun semayang sunat tasbih, sunat taubat. Kita semayang minta ampun pada Allah. Masa dah tak ada dah. Umur makin lama makin pendek. Jangan lagi lalai. Ini hijrah. Hijrah daripada dunia yang lalai kepada dunia yang kita mengingati Allah. Dan berhijrah min watanil alam al-ashbah ila watanil alam al-arwah. Marilah kita berpindah daripada alam dunia ini kepada alam roh. Ustaz, alam roh? Ya, alam roh. Kita sibuk sekarang dengan kebersihan dunia kita. Dengan nak makan sedap, dengan pakaian yang cantik, nak kereta yang mewah, nak rumah yang hebat. Tinggalkan. Yang sudah ada, syukur alhamdulillah. Marilah kita perbaiki rohani kita. Roh kita tengah lapar. Apakah makanan yang kita beri? Roh kita sedang sakit. Apakah obat yang kita beri? Roh kita sedang telanjang. Apakah pakaian kita? Mari ingatkan roh kita. Amal, ibadat, taat pada Allah. Allahu Akbar. Ya, walaupun perkataan itu pendek, hijrah. Tetapi hijrah ini dengan arti yang sangat luas, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Terlebih-lebih lagi kita di akhir zaman ni, ya. Atau boleh kita katakan bahawa kita berhijrah daripada alam manusia ini kepada alamnya ketuhanan. Atau kita berhijrah daripada alam jasmani kepada alam rohani. Ataupun kita berhijrah daripada ilmu yakin kepada ainul yakin. Ilmu yakin tu apa? Yang kita belajar lah. Yang kita dengar Ustaz Syarah. Betul-betul. Itu daripada ilmu saya. Tapi nak ainul yakin. Nak betul-betul kita ni yakin dengan seperti mata kita melihat. Macam mana mata kita melihat? Kau dah nampak neraka? Belum. Dah nampak syurga? Belum. Nah, buatlah ibadat seperti kau telah melihat neraka. Alamak Ustaz, macam mana? Sebab itulah kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kami para sahabat radhiyallahu anhum, kalau diletakkan neraka dan syurga depan mata kami, takkan tambah lagi iman kami. Tak tambah lagi, tak. Kenapa? Sebab iman ni dah full dah. Iman mereka di para sahabat ni seolah-olah sudah mereka lihat neraka dah. Dan nampak syurga dah depan mata mereka. Sebab tu iman mereka tu dah penuh dah. Kita tak nampak lagi. Kita semayang, Allah Akbar, tapi hati ingat sana, ingat sini. Kenapa? Kerana hati kita masih lalai. Kita zikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tapi masih lagi ingat macam-macam. Sebab kita masih hati kita tak nampak apa yang kita akan hadapi di yaumul akhirat. Tapi kalau sahabat-sahabat mereka sedang nampak. Seolah-olah mereka sedang melihat neraka dan syurga tu. Walaupun mereka masih hidup di dunia. Itu kerana iman, tuan-tuan. Iman mereka. Jadi begitulah dia, ya Allah, ya Tuhan kami. Bawalah hati kami hijrah pada Engkau, ya Allah. Bawakanlah hati kami hijrah meninggalkan keduniaan yang melalaikan. Daripada sekalian dosa dan maksiat, daripada sekalian perkara yang Kau tak redha, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, bawalah kami kepada Engkau, ya Allah. Bawalah hati kami menghadap pada Engkau, ya Rahman. Bawalah hati kami sentiasa mengingati-Mu, ya Rahim. Kami mengaku iman kami yang lemah, yang dhaif. Kami mengaku kami banyak melakukan kesalahan. Tapi kami mohon pengampunan-Mu, ya Allah. Kerana kami tahu kalau Tuhan yang Maha Pengampun dan Kau suka mengampunkan kami. Ampunkanlah kami, ya Rahim. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Jadi itulah dia, tuan-tuan. Jadi kita kena ingat, ya, apakah tujuan kita hijrah? Untuk apa? Jadi bukan maksud hijrah ni kita berpindah badan. Kita sekarang beribadat. Untuk apa kita beribadat? Kita ni beramal. Untuk apa kita beramal? Jadi kita kena ambil perkataan Nabi itu, letakkan di depan mata kita. Ini aku ni untuk apa ni? Yang Ustaz dah syarah ni, Ustaz dah cakap dah ni. Ini aku ni masih ingat dunia lagi, masih lagi maksiat lagi, sembahyang masih leka lagi, masih lambat-lambat lagi, ibadat pun masih compang-camping lagi, baca Quran tak dapat baca selalu, macam excuse. Tapi ada masa nak baca Instagram, ada masa nak baca Facebook, ada masa yang lain ni semua untuk dunia ada. Astaghfirullahalazim. Betul kan?
Jangan betulkan hati kita, ya, dan betulkan kita niat kita. Tengok apakah dia punya hati kita tu. Adakah masih lagi hati kita tu niat yang lain? Jadi kita punya niat tu betulkan. Walaupun kita kata lillahi ta'ala kerana Allah, tapi adakah sedikit orang tengok aku, sedikit ada niat supaya orang tahu aku ni orang alim, supaya orang tahu aku ni ahli ibadat. Ada tak? Kalau ada sedikit, setitis pun, hendaklah kita tepis, kita buang. Kerana hanya Allah Ta'ala tu terima amalan yang lillahi ta'ala semata-mata bersih. Allah Ta'ala ni maha cemburu. Ustaz, maha cemburu? Ya, maha cemburu. Allah sangat cemburu kalau ada sesuatu amalan yang dibuat sikit ada kerana untuk yang lain. Allah Ta'ala tak terima. Allah nak 100%, 1000%, million persen hanya semata-mata kerana Allah. Itu dia, tuan-tuan. Jangan kita ingat, tak apalah aku buat kerana Allah, tapi ada sikit kita, orang tengok aku, orang tahulah aku ni orang yang baik, orang tahu aku ni orang yang sedekah, orang tahu aku ni banyak beramal, pun tak guna juga. Nampak? Allah tak akan terima. Allah Ta'ala sangat terima. Allah nak kita, Qul wallahu ahad, katakan dialah Tuhan yang satu, Esa sendiri dia, tak ada siapa yang bercampur dengan dia. Kalau kita buat pun kerana Allah semata-mata. Ya Allah, bersihkan hati kami, Ya Allah. Jadikan hati kami semata-mata mencari keridhaan-Mu, Ya Rahman. Kami tahu kami lemah, kami dhaif, Ya Allah. Kami tak kuat, Ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami, Rahim. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin, Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau ada sesuatu yang lain daripada niatnya kerana Allah Ta'ala, dia takkan sampai kepada Allah Ta'ala. Itu. Jadi bukan hanya orang tu berhijrah daripada Mekah ke Madinah saja niat tu kerana seorang perempuan. Kita ni pun dalam kita beramal, hari-hari kita beramal, solat kita, zikir kita, kita bersedekah, amalan apa pun, niat kita lillahi ta'ala, kerana Allah, dan betul-betul kerana Allah, bukan hanya kata saja. Dan lepas tu kita pun tak boleh nak cakap 100%, Ustaz saya dah lillahi ta'ala, Ustaz saya buat ni kerana Allah. Tak boleh juga kita nak buat pengakuan macam tu. Siapa yang mengaku diri dia ikhlas, itulah tak ikhlas. Habis Ustaz macam mana ni kita ni? Mintalah pada Allah, Ya Allah, jadikanlah amalanku ni ikhlas semata-mata cari keridhaan-Mu, Ya Allah. Maafkanlah amalanku yang bercampur dengan riak, ujub dan semua, Ya Allah. Maafkanlah akan kesalahan dan kebodohan dan kejahilan diriku ini, Ya Rahman. Dengan berkat Nabi SAW. Mau macam tu, kita minta ampun pada Allah. Ya, kita lepas semayang, Assalamualaikum, Astagfirullah. Kenapa? Istighfar baru habis semayang. Bukan kita buat dosa. Yelah, dalam semayang aku ni ada lalai, dalam semayang aku ada niatnya tak baik ni kerana orang, kerana itu, kerana ni, macam-macam. Astaghfirullahalazim. Itu kita istighfar. Istighfar dengan daripada hati kita. Begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, setelah menyebutkan akan hadis ini, maka berkata komentarnya daripada Ustaz Salim Bahrasi, dan yang utama dalam hadis ini ialah Nabi SAW bersabda bahawa hijrah yang tidak berniat ikhlas kepada Allah akan terhenti pada tujuan yang sangat rendah dan tidak bererti, dan tidak akan mencapai keridhaan Allah. Selain daripada niat kerana Allah, semuanya itu adalah hina, rendah. Kenapa? Kerana selain daripada niat pada Allah, semuanya itu kelain daripada Allah adalah. Selain daripada Allah siapa? Selain daripada Allah makhluk. Makhluk dengan Allah, siapa yang darjat? Ya Allah, makhluk ni tak ada apa benda. Kita ni manusia, harta kita, dunia kita, pangkat, nama, darjat yang kita dapat, semua ni tak ada benda apa pun di sisi Allah. Apa kata Allah Ta'ala dalam sebuah hadis Nabi SAW sabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janah ba'udha masaqa mina kafiran syurbata ma'au," kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau dunia, seluruh dunia ini, dia punya harganya seperti satu sayap nyamuk saja di sisi Allah. Satu sayap, bukan dua sayap. Nyamuk ada dua sayap. Kalau seluruh dunia ni harga seperti satu sayap nyamuk saja, maka Allah tidak akan beri minuman kepada orang kafir walaupun satu teguk air. Satu teguk air pun Allah Ta'ala tak bagi. Kenapa? Dunia ni berharga di sisi Allah sebesar satu sayap nyamuk. Tapi kita lihat apa? Orang yang tak beriman,
Semuanya kaya, raya, senang, milioner, bilioner lagi. Kenapa? Kerana dunia ni tak ada harga, tak ada nilai. Jadi selain daripada niat kerana Allah, semuanya adalah hina. Sebab tu Nabi mengatakan, dunia jifa, dunia itu adalah bangkai. Nah, kenapa? Kenapa? Mentul tengok. Kenapa? Supaya orang sanjung kita mulia. Kenapa? Supaya orang tahu kita ni alim. Supaya tahu orang tahu kita ni orang yang pemurah, banyak bersedekah. Semua tu adalah hina di sisi Allah. Allah. Hanya satu saja yang mulia, iaitu kerana Allah. Itu saja. Selain pada kerana Allah, tak ada apa yang mulia. Jadi kalau sekiranya sesiapa yang buat amal apa pun, habis ustaz kita ni buat ni kerana kita nak mencari keridaan mak bapak, ustaz. Keridaan mak bapak pun kerana Allah yang perintahkan. Ustaz, saya ni buat ni nak mencari keridaan guru kita ni, supaya guru kita datang. Keridaan guru kita pun perintah Allah, kerana guru itu adalah waris Nabi. Dan waris Nabi itu mendapat pahala daripada Allah Ta'ala punya keredaan. Jadi kerana Allah. Pokoknya apa yang ada sambungan itu, demi network itu menuju pada Allah, akan berjayalah, beruntunglah. Apa sahaja yang network dia, tujuan dia, jaringan dia itu kepada dunia, sia-sialah dia. Dia buat supaya orang sanjung dia seorang datuk, menteri, orang yang pangkat, nama, ambillah ke dunia. Tak ada apa. Besok kau mati, dalam kubur kau dimakan oleh ulat, oleh cacing, tak ada apa lagi. Nama, pangkat kau, sanjung semua tak ada. Orang sebut je lah. Lepas mati 1-2 orang sebut. Seminggu 2 minggu orang sebut. Lepas tu apa lagi? Semua raja-raja dunia dah mati. Apa lagi tinggal? Semua presiden-presiden dunia dah mati. Apa lagi tinggal? Semua orang-orang yang kita katakan berpangkat menteri-menteri, orang yang kaya raya, milioner yang dah mati. Apa lagi ada? Tak ada. Lebih-lebih orang buatkan patung dia, patung saja. Lepas tu habis tak? Tak ada apa manfaat pun. Yang besok dalam kubur itulah nanti dia dalam kubur baru dia menyesal. Tak guna. Habis masa dia. Supaya orang dapat nampak dia kerja, orang pilih dia sebagai raja, presiden, sebagai ketua negara. Tapi lepas tu habis. Tak ada apa. Itulah dia tuan-tuan, dunia. Ya. Sebab tu kata Sayyidina Ali, ya dunia, aku ceraikan kau talak 3. Pergilah kau tipu orang lain daripada aku. Jangan kau tipu aku. Sayyidina Ali dah kenal. Pergi. Aku cerai kau talak 3. Dengan apa? Dengan dunia lah. Talak 3 dia tak boleh rujuk lah. Talak 1, talak 2 boleh rujuk lagi. Talak 3 dia tak boleh rujuk, dah habis dah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka berkatalah Al-Imam, seorang bertanya kepada Syekh Abu Yazid Bustami. Dan yang utama dalam hadis ini ialah sabda Nabi SAW bahawa hijrah yang tidak berniat ikhlas kepada Allah akan terhenti pada tujuan yang sangat rendah dan tidak bererti, dan tidak akan mencapai keridaan Allah. Seorang minta nasihat kepada Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Maka berkata Abu Yazid, jika Allah menawarkan kepada engkau akan diberi kekayaan dari arash sampai ke bumi, maka kau katakanlah, bukan itu ya Allah, tetapi hanya engkau yang aku tujukan. Allahu Akbar. Ini hakikat arti ikhlas sebenarnya kepada Allah. Syekh Yazid Bustami ini seorang wali Allah, Abu Yazid Al-Bustami. Wali Allah, Sultan Aulia. Sultan Aulia ni maknanya raja sekalian wali. Sepanjang zaman ada. Selepas dah habis orang ini meninggal, ada Allah gantikan lagi. Allah gantikan. Masa zaman Syekh Abdul Qadir Jalani, dia Sultan Aulia. Zaman Syekh Bahauddin Nasyabandi, dia Sultan Aulia. Zaman Abu Yazid Bustami, dia Sultan Aulia. Pada masa dia lah. Jadi Syekh Abu Yazid Bustami dia beritahu, kalau orang nak tahu tu ikhlas, kalau andai kata Allah beritahu pada dia, aku nak berikan kau harta kekayaan dunia daripada arash. Wow, arash paling tinggi. Sampai kepada bumi, semua milik kau. Kau jawablah. Kata Abu Yazid Bustami lah. Kau jawablah kepada Allah, bukan itu tujuanku ya Allah. Tujuanku ialah untuk engkau ya Allah. Nak mendapat keridaan kau Allah. Allahu Akbar. Kalau kita, Allah nak bagi kita, Allah bagilah, kita ambil lah. Itu kita lah. Tapi itulah dia orang yang makrifat pada Allah. Dia tak pandang pada dunia. Dunia ni apa? Walaupun kita memiliki satu dunia pun, apa yang kita dapat? Tak dapat apa melainkan apa yang kita makan, apa yang kita pakai,
Dan apa yang kita sudah belanjakan untuk jalan Allah, itu saja. Nabi SAW mengatakan, anak Adam mengatakan, mali, mali, hartaku, hartaku. Apa kata Nabi? Tidaklah harta engkau tu melainkan apa yang kau dah makan dan jadikan sampah. Sampah. Kita dah makan, kita pergi buang. Dan tidaklah yang melainkan yang kau pakai. Pakaian yang kau pakai, itu pakaian kau tu, kau punya harta. Melainkan sudah lusuh dan jadi rosak dah. Melainkan apa yang kau simpan di jalan Allah, itulah dia yang kekal. Itu saja. Yang kita sedekah, yang kita buat madrasah, kita buat masjid, yang kita bantu orang fakir miskin. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang di sisi kau semua akan hilang, apa yang di sisi Allah, itulah yang kekal. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi itulah yang kekal, iaitu amalan soleh kita. Itu kalau kerana Allah. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, andaikan aku disuruh pilih antara masuk syurga Jannatul Firdaus dengan sembahyang 2 rakaat, nescaya aku pilih sembahyang 2 rakaat. Sebab dalam syurga aku dengan bahagianku, dan dalam sembahyang aku dengan Allah. Orang-orang ini dia punya niat dia bukan kerana syurga lagi, dia ibadat. Ibadat itu kerana Allah. Jadi kalau bandingkan syurga dengan Allah, aku ambil Allah. Syurga ini aku punya kesenangan, tapi aku bukan nak untuk diri aku nak kerana Allah, nak bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau diberikan pilihan nak syurga ke nak sembahyang, aku ambil sembahyang. Masya Allah. Sabit Al-Banani, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau tu minta pada Allah, ya Allah, kalau Allah boleh sembahyang dalam kubur, aku minta ya Allah izinkan aku sembahyang dalam kubur. Dan ternyata setelah dikebumikan mayat dia, satu ketul batu daripada permukaan kubur itu terjatuh ke dalam. Jadi macam berlubang lah. Jadi satu orang daripada yang hadir itu nak turunlah ke bawah, nak ambillah batu tu, nak tutupkan lubang tu. Dia nampak Sabit Banani tengah sembahyang. Padahal baru ke bumi. Dengan kain kapan dia, nampak dia tengah sembahyang. Masya Allah. Ini wali-wali Allah ni. Permintaan dia tu kerana Allah. Ya Allah, kami tahu hati kami tak sampai ke tempat nyata tersebut, ya Allah. Tapi kami tahu Engkau berkuasa untuk mengubah hati kami. Ubahkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami daripada segala kotoran dunia, dan masukkan hati kami dengan cahaya nur ma'rifatmu, ya Rahman. Jadikan hati kami cinta padamu, cinta pada Rasulmu, cinta pada kekasih-kekasihmu, cinta pada amal-amal yang mendekatkan kami cinta padamu, ya Allah. Terimalah kami, maafkanlah kami, ya Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Ash-Shibli rahmatullah alaih berkata, berhati-hatilah dari ujian Allah. Meskipun dalam perintah kulu washrabu, makan dan minumlah. Ujian Allah Ta'ala ni datang dalam keadaan yang berbeza-beza. Ya, Allah SWT sendiri telah mengatakan wala nabluwannakum bisyarrin wa khairin. Kami akan uji kamu dalam kesusahan dan dalam kesenangan. Susah, tak apalah, sabar. Kita ni Allah uji, okey. Tapi kadang dalam kesenangan Allah uji kita tak nampak. Oh, Allah bagi kita rezeki, alhamdulillah. Allah bagi kita nikmat, kita makan, kita pakai. Ni pun ada ujian Allah. Macam mana ujian Allah Ta'ala? Sebab satu masa Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia berjalan dengan murid-murid dia. Terlintas satu persoalan. Kamu kenal tak siapa tu Bahlul? Syekh, dia tu orang gila. Bawa aku nak jumpa dia. Diorang murid-murid carilah, jumpalah dia. Kemudian Syekh Junaid pun beri salam pada dia. Siapa engkau? Aku Syekh Junaid Al-Baghdadi. Oh, inilah Abu Qasim yang pandai bercakap bersyarah. Ya, aku. Ya. Kemudian kenapa? Aku nak belajar dengan kau. Nak belajar? Engkau ni mengajar orang. Kau tahu tak cara makan? Syekh Junaid kata, tahulah cara makan. Bismillah, tengah kanan, makan yang dekat, dan kemudian ingat pada Allah, ya. Kemudian lepas tu syukur pada Allah. Itu kata Syekh Junaid. Kemudian orang gila ni kata, Bahlul kata, macam mana kau ni orang alim besar tapi kau tak tahu cara makan? Dia tinggalkan. Syekh Junaid kejar dia. Panjanglah cerita dia. Akhirnya dia kata,
Engkau ni mengajar orang rohani, mengajar orang kenal Allah, tapi kau cara makan kau tak tahu. Pertama sekali makanan yang kau nak makan tu mestilah yang halal. Makanan yang haram itu akan menggelapkan hati kau, lalai daripada Allah. Dan makanan itu hendaklah kau ingat itu daripada nikmat Allah. Maka bersyukur pada Allah dengan nikmat itu dan jaga awas kau daripada makan minum yang haram, yang membawa berlebih-lebihan. Kerana itu semua akan menjadikan kau hamba kepada makan Allah. Ni Syekh Junid pula dia nasihat. Dan macam itulah dia tuan-tuan, kadang-kadang kita ni dapat nikmat tapi kita tak ingat nikmat tu kerana ujian Allah pada kita. Kita makan, kita ingat tak orang yang tak makan, orang yang miskin, orang yang kelaparan. Kita lapar, kita terus cari makan. Tapi orang miskin lapar nak cari makan, tak ada makan. Ada tak sebahagian pada harta kita, kita beri pada mereka. Dan begitu juga bila kita makan, kita ada tak kita cek ini makanan halal, bersih ke tak? Atau kita sedap makan saja. Dan bila kita makan, kita ingat tak ini nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, syukur kau bagi aku nikmat. Kau syukur pada kau beri aku makan. Berapa ramai lagi orang yang susah tak dapat makan. Dan selepas kita makan tu kita niatkan kerana Allah. Makan tu pun niat kerana Allah. Kerana Allah beri aku makan, aku nak beribadat pada Allah, nak banyak tambah taat pada Allah. Niatkan. Jadi ini semua perlu kita ada. Ujian Allah Ta'ala ni. Allah nak tengok. Dia bagi kita makan, apa kita punya reaksi. Tapi banyak pada kita yang lalai. Makan, oh sedap mak, oh sedap ni bapak, oh sedap ni, alamak bagus, alamak bagus. So, kat kedai mana kau beli? Oh ni bagaimana? Oh, itu yang kita ingat. Kita ingat itu datang pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah. Aku dosa banyak pun kau bagi aku makan. Terima kasih ya Allah. Banyak orang lagi soleh, lagi taat pada kita, tapi makan pun tak ada. Banyak lagi orang yang alim lagi pada kita, tapi makan pun tak ada. Allah. Itulah dia tuan-tuan. Jadi begitulah. Kata Syekh Syibli rahmatullah alaih, perhatikan, berhati-hati kamu dari ujian Allah. Walaupun dalam perintah Allah, kulu wasyarabu, makanlah dan minumlah. Sebab dalam pemberian nikmat itu ada ujian ya, untuk diketahui siapakah yang silau dan lupa kepada Allah setelah menerima nikmat, dan siapa yang tetap ingat pada Allah sebelum dan sesudah menerima nikmat. Itu tuan-tuan, Allah uji kita. Kerana kita bila lapar ingat pada Allah, bila dah kenyang nak cakap Alhamdulillah pun susah. Kadang Alhamdulillah tapi lepas tu buat maksiat. Alhamdulillah tapi lepas tu tidur, sembahyang pun tidak. Astagfirullah. Nah itu tuan-tuan. Sebab tu di sini kita jadilah manusia yang selalu bersyukur pada Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Begitulah kata tandanya berkata Syekh Yazidi, di mana beliau mengatakan, kalau kamu ingin mengetahui orang yang telah benar, telah berhijrah daripada nafsunya, menghijrahkan dirinya daripada alam dunia ini, alam kebendaan, alam kelalaian, dan kepada alam Allah, kepada Allah. Kalau kamu nak tahu siapa yang sudah benar-benar berhijrah, maka kamu letakkan depan kamu sekalian yang kamu inginkan. Daripada makan minum, daripada isteri, daripada harta, daripada nama, kedudukan. Apakah perasaan hati kamu? Jika kamu dapati hati kamu sudah tidak ada lagi kasih, sayang, cinta kepada makan minum, kepada harta, kedudukan, nama, sebagainya, maka hati kamu sudah cenderung hanya kepada Allah, maka bergembiralah kamu. Maknanya di sini kamu sudah betul-betul hijrahkan diri kamu daripada alam dunia kepada alam Allah. Itu kalau sekiranya kita hijrah yang hakikat sebenarnya. Habis Ustaz, kita nak makan, kita nak pakaian, kita ada isteri, kita nak isteri. Semua tu kita buat kerana Allah. Tadi kita dah sebutkan. Kerana Allah. Innamal a'malu niat. Semua kerana Allah. Niat tu biar betul. Tapi bukan kerana nafsu kita. Sedap orang. Kerana nafsu kita. Alamak, isteri cantik lah. Kerana nafsu kita. Ini pakai cantik. Bukan, tapi kerana Allah. Kita pakai pun kerana Allah. Kita makan kerana Allah. Kita bersama isteri pun kerana Allah. Itulah dia tuan-tuan. Maka gembiralah orang itu kerana dia telah berhijrah pada Allah. Tetapi jika hati dia itu masih lagi cenderung kepada nafsu dia,
Diletakkan nama, pangkat, kedudukan. Sayanglah nak tinggalkan. Kita kalau buat macam ni ustaz, ni haram, tak dapatlah naik pangkat, tak dapatlah kita dapat gaji besar. Alamak, sayanglah, rugilah. Kalau macam tu lah, kau ni belum lagi berhijrah. Masih lagi nafsu kau ni masih bergelimang dengan dosa kau. Jadi kalau macam tu, kau kenalah berjihad lawan nafsumu, perang dirimu, buangkan sekalian kejahatan nafsu yang jahat itu dan sucikan hatimu untuk menghadap pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah kami untuk mengingatimu dan untuk bersyukur padamu dan untuk beribadat padamu yang terbaik ya Rahman. Bersihkan hati kami dari segala kotoran-kotoran ya Rahim. Dan jadikanlah kami hamba yang selalu ingat padamu ya Allah. Bantulah kami dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami dan sekalian muslimin dan muslimat ya Rahim. Ya Allah, temukanlah kami dengan Rasulullah SAW mendapat barakat dan syafaat baginda, dan kurniakanlah kami dapat menatap wajah Nabi yang mulia, dan kurniakanlah kami dapat menatap zatmu yang mulia ya Rahim dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Ya Allah, kami mohon padamu, selamatkanlah kami semua daripada segala musibah, balak dan bencana, daripada COVID-19 dan segala perkara yang kami bimbangkan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keinsafan, kesedaran dalam segala urusan kami ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah saja untuk kita pada malam ini. Maaf sajalah kalau ada apa-apa kekurangan daripada diri saya. Yang mana benar itu semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya. Dan dengan itu kita menyambung lagi pada pelajaran yang akan datang pada tajuk harus memilih kawan. Wallahu alam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pengajian malam ni dibawa oleh Masjid Al-Istighfar, salah sebuah masjid di Singapura. Bantulah masjid-masjid kita di Singapura dengan tuan-tuan berderma dengan ikhlas kepada nombor akaun yang ada di depan kita ini. Mudah-mudahan menjadi amalan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Dan marilah sama-sama kita baca Fatihah. Semoga dengan berkat Fatihah Allah SWT selamatkan perjalanan semua pelajar-pelajar kita yang nak balik ke Azhar, yang nak sama belajarnya, ya, maupun yang berangkat 2 hari lepas dan yang akan berangkat malam ini dan juga yang akan datang. Semoga semua mereka diberikan sihat walafiat dan dilindungi daripada penyakit COVID-19 dan dari segala perkara yang dibimbangkan, dan supaya mereka semua bakal menjadi ulama-ulama kita pada masa akan datang insya-Allah. Dan kita bacakan Fatihah juga, semoga Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita, penyakit isteri, suami, anak-anak kita, adik-beradik kita, dan juga sembuhkan sekalian Abdullah bin Harun, Aminah binti Mahmud, dan juga Sahaja Siti Aminah binti Abu Bakar, dan juga yang lain-lain. Semoga Allah berikan sihat walafiat, dan juga semoga dengan berkat surah Fatihah Allah Ta'ala selesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sebahagian daripada kita, masalah hidup rumah tangga dengan suami, dengan isteri, dengan keluarga. Semoga Allah Ta'ala berikan mereka rumah tangga yang aman dan damai, dan dengan berkat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.